Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 20 Oktober 2024. Persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah SIBEC 2024 menjadi medan menerokai potensi ekonomi lautan di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masili Manjun berkata, inisiatif ini merupakan idea baharu kerajaan dalam mempelbagaikan ekonomi negeri. Ini juga bukan saja satu lonjakan idea yang baru ya, tapi juga satu cabaran bagi pentadbir, pengurus di Sabah, pemimpin dan semua yang terlibat untuk melihat sesuatu itu dalam konteks yang lebih besar, lebih luas, dalam konteks yang selama ini mungkin kita terfikir untuk boleh dibuat. Datuk Masidi ditemui pemberita selepas perasmian SIBEC 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC. Penerokaan dalam sektor ekonomi biru juga diyakini mampu menangani isu bekalan tenaga yang dihadapi Sabah. Kita harap dengan ada conference SIBEC ini, kita dapat membawa satu pembaharuan untuk negeri Sabah untuk menangani masalah energi yang ada dan air. Basically hari ini kita membuka satu ruang baru untuk blue technology, untuk sustainability of food chain around the world. So this is a very important event for us to develop for the sustainability growth in Brunei, in Sabah, Sarawak, and regionally, basically for Borneo. SIBEC 2024 yang berakhir hari ini antara lain bertujuan menjadi pemangkin sektor ekonomi biru sekaligus menarik ramai pelabur tempatan dan antarabangsa melabur ke Sabah. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kampung Warisan Kota Kinabalu akan beroperasi sepenuhnya pada 25 Oktober ini. Ia akan memberi manfaat kepada hampir 18,000 penduduk di 4 kampung berhampiran. Ketika melawat Nadi Kampung Warisan, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil memberitahu penambahan Nadi di seluruh negara termasuk Sabah membuktikan keprihatinan kerajaan untuk meningkatkan capaian maklumat dan teknologi di kawasan memerlukan. Semua Nadi sekarang menyediakan bukan hanya lebih banyak program. Kalau di sini kita lihat program e-kelas bawah Maxis dengan anak-anak supaya mereka boleh sama ada mengulang kaji ataupun terlibat dalam pembelajaran sains teknologi ataupun STEM. Tapi kita juga berhasrat untuk bawa Nadi keluar, masuk ke dalam komuniti. Niatnya supaya bukan hanya komuniti di sekitar Nadi secara fizikal akan dapat manfaatkan, tapi komuniti yang lebih luas. Setakat ini terdapat 118 nadi diwujudkan di Sabah, termasuk 14 nadi baharu yang dibangunkan tahun ini. Daripada 14 nadi ini, 10 daripadanya telah siap dan beroperasi manakala 4 lagi dalam proses pelaksanaan dan dijangka siap Disember ini. Program Jiwa Komuniti Madani merupakan platform terbaik dalam memperkukuh rasa kekitaan dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Ia selaras aspirasi madani yang menekankan pembentukan masyarakat bersatu padu, berprinsip dan seimbang dari aspek rohani. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata program berkenaan juga dapat memberi pendedahan kepada masyarakat khususnya di luar bandar mengenai dasar dan maklumat yang ingin disampaikan kerajaan. Komuniti ini perlu hadir ke jabatan-jabatan tertentu ya, untuk mendapatkan mungkin makluman dan panduan-panduan macam mana kita memohon mungkin sesuatu program yang mendapat subsidi umpamanya, dan mungkin kepada KPDNK di mana mungkin harga barang ini tidak menentu. Jadi mungkin laporan-laporan itu perlu disalurkan. Beliau yang juga adun sok ditemui media selepas merasmikan program Jiwa Komuniti Madani Paluan Dalit. Sehingga kini 48 program Jiwa Komuniti Madani telah dilaksana di daerah Kedingau dan daerah kecil Sok. 3 sistem penapis air nano berkuasa solar diserahkan Jetama untuk ditempatkan di kawasan terpencil dan tidak mempunyai akses kepada grid elektrik. Ia melibatkan mukim Kampung Paris Kinabatangan, Kampung Tanjung Batu Sukau dan Kampung Pulau Berhala di Sandakan yang dianggarkan mempunyai 10,000 penduduk.
Bercakap kepada media, pengerusi Jetama Water Sendirian Berhad, Liu Fui Fui berkata, inisiatif Jetama itu membolehkan penduduk luar bandar khususnya di kawasan sukar dan pulau-pulau di Sabah mendapat bekalan air bersih. Inisiatif kerajaan negeri telah membeli 10 unit sebanyak 10 unit untuk kawasan pedalaman yang memerlukan. Produksinya adalah 30,000 liter untuk komuniti yang mungkin boleh menampung sebanyak 5,000 orang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Jetama Sendirian Berhad, Datuk Ahmad Naim Udang memberitahu sistem tersebut akan diserahkan di beberapa lagi kawasan terpencil secara berkala. Ketika ini, Jetama sedang mengenal pasti 7 lagi kawasan luar bandar yang memerlukan bekalan air bersih menggunakan sistem tenaga yang dijana menerusi panel suria. Kos dia untuk satu unit tu about 1.1 million per unit. Maybe to 1.2 until 1.3 million per unit. More to the logistik lah and local challenge for that area lah. Alhamdulillah kami menerima ini barang ini, pom solar ni orang kampung pun ada senang sudah. Saya selaku ketua kampung mewakili masyarakat kampung di kampung saya rasa bersyukur dan berterima kasih. Sebab selama ini di kampung saya hanya menggunakan air telaga, air perigi dan juga tadaan air hujan. Ada pahit tapi kadang-kadang ada air, kadang-kadang mati. Jadi saya mewakili 7 buah kampung Sumpari sini. Penduduk kurang lebih 6,000 lebih lah. Air daripada hujan tangki. InsyaAllah lah kita bersyukur. Alhamdulillah dapat ini barang. Jetama Sendirian Berhad, anak syarikat Sabah Development Berhad, telah diberi kepercayaan untuk melaksana projek rintis ini bagi membantu kerajaan negeri menyelesaikan isu bekalan air di kawasan terpencil. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menghargai komitmen kerajaan dalam mengutamakan perkhidmatan awam dalam Belanjawan 2025. Antaranya peruntukan 1.8 bilion ringgit bagi membina, menyelenggara dan membaik pulih kuartus penjawat awam. Ini adalah suatu yang sangat kami tunggu kerana kuartus yang ada hari ini kadang-kadang sedikit ada kedaifan menyebabkan dia telah kosong begitu lama. Harapan kami ialah kuartus ini untuk tidak lagi dibiarkan kosong dan perlu dibaiki segera, manakala minor penambahbaikan ini boleh juga dibuat sendiri oleh yang bakal penyewa. Beliau ditemui media sempena ceramah Perdana Kesatuan Guru Kerajaan Sabah KGKS Cawangan Tenom bersama QPEX dan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Datuk Dr. Adnan turut mencadangkan agar kuartus sedia ada digunasama pelbagai kementerian bagi mengelak ia usang selain menjimatkan keuangan kerajaan. Penganjuran Program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula Jumaat hingga hari ini disambut baik rakyat negeri ini. Mereka yang ditemui berharap program seumpama diteruskan pada masa akan datang. Untuk dapat perhatian daripada Negeri Persekutuan, jadi rasa bertuah lah. Sebab saya sebagai orang Sabah sebenarnya mau orang di Semenanjung tahu yang kehadiran Sabah dan Sarawak dalam program Madani ni kira macam salah satu benda yang besar. Di sini dia lebih kepada semua aspek lah yang menunjukkan lebih kepada bagaimana kita bereaksi lah lebih positif. Kami sebagai anak muda kan terbuka minda untuk lihat semua nih. Ada ini sukan, ada ini macam kementerian digital begitu. Kami macam terkesan lah tengok, sangat seronok. Banyak pameran yang memberi maklumat kepada orang awam semua yang hadir pada hari inilah. Sebaik-baiknya pameran seperti ini harus diteruskan supaya orang-orang yang dari pendalaman macam kami dari Sabah ni kan tahu juga apa-apa info yang terkini, begitulah. PMR 2024 Sayangi Sabah menyediakan 215 perkhidmatan touchpoint rakyat, 28 perkhidmatan kos sara hidup dan aktiviti untuk belia. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.